لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberikan salam. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan kembali siri pengajian tadabbur surah Al-Maidah. Pada minggu depan kita akan berehat seketika untuk memberi laluan bagi ramai yang mungkin balik kampung, yang mungkin sibuk untuk persiapan Hari Raya Aidilfitri. Excited tak rasa kan? Lagi seminggu lagi kita nak beraya. InsyaAllah moga-moga Allah terima amalan kita semua dan moga-moga Allah rahmati kita semua. Hari ini insyaAllah kita akan sambung lagi perbahasan ayat yang ke-27, insyaAllah kalau diizinkan sampai kepada ayat 32, iaitu yang berkisar tentang kisah anak-anak kepada Nabi Adam alaihi assalam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Ayat yang nak kita kisahkan iaitu berkisar tentang kisah anak-anak kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah sebut ayat ini selepas daripada Allah menceritakan tentang kisah-kisah Bani Israel. Ada persamaan di antara kedua-dua kisah tersebut. Yang pertama sekali iaitu ada berlaku unsur ataupun elemen tidak redha dengan apa yang telah ditetapkan ataupun yang telah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel, kalau kita ingat pada minggu yang lepas, mereka ingkar dengan arahan Nabi Musa alaihi assalam daripada masuk kepada tanah suci kerana mereka takut untuk berperang dengan satu kaum Jabbarun, yang mana mereka takut nak masuk ke dalam itu, lalu mereka ingkar dan Allah balas mereka. Dan salah seorang daripada anak kepada Nabi Adam alaihi assalam, yang mana disebutkan dalam riwayat Israiliyat, nama dia adalah Qabil, yang baik nama dia Habil. Juga salah seorang mereka ini ingkar dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah tidak terima korbannya, kerana korbannya itu tidak ada unsur-unsur taqwa. Jadi bukan setakat dia mengambil mudah tentang perintah Allah untuk melakukan korban, tetapi sanggup untuk mencabar lagi ataupun mengingkari lagi Allah selepas itu. Bani Israel mereka mengatakan kepada Nabi Musa, fadhhab anta wa rabbuk, pergilah kamu dan Tuhanmu. Dan anak Adam ini mengatakan, la aqtulanna alladhi, aku akan membunuh orang yang Allah terima korbannya, iaitu ada unsur-unsur hasad dengki. Jadi itu antara apa yang berlaku, kesinambungan di antara kisah ini dan juga kisah Bani Israel yang telah disebutkan sebelum ini. Allah sebut pada ayat ini, watlu alaihim naba abnai adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ayat 27. Allah kata,
Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Ceritakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kepada Bani Israel, tentang kisah anak kandung kepada Nabi Adam alaihi assalam. Yang mana kisah ini tiada unsur-unsur penipuan, tiada penglipu lara, semua adalah cerita yang tiada tambah dan tiada pengurangan. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Bila mana salah seorang daripada anak Nabi Adam itu, bila kata dua-dualah anak itu, yang mereka telah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sembelihan korban. Tetapi Allah terima daripada salah satu mereka. Sebab apa? Salah satunya ketika mana melakukan korban, yang diterima itu memilih haiwan yang terbaik dengan hati yang ikhlas, sedangkan yang seorang lagi bukan sahaja dia sebenarnya dia tak mau mengorbankan binatangnya, tetapi dia memilih lagi binatang yang paling tak baik. Jadi bukan sekadar tidak ikhlas, tetapi juga ada elemen of kecacatan di dalam melakukan perintah itu. Jadi bila mana Allah terima yang salah satu sahaja daripada korban itu, iaitu yang kita semua kenal sebagai Habil, maka Qabil yang tidak diterima yang korban itu mengatakan, qala la aqtulannak, aku akan bunuh kau. Maksudnya dia tak puas hati dengan orang yang itu kerana dianggap mungkin ada unsur-unsur pilih kasih. Tetapi apa yang dikatakan oleh Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dia bagi tahu nak terima korban ataupun tak diterima ini bukan terletak di tangan aku. Tetapi Allah yang terima ataupun menolak. Dan Allah akan terima daripada mereka yang bertakwa, mereka yang beramal dengan ikhlas, yang bertepatan dengan perintah Allah. Siapa yang menepati ciri-ciri tersebut, Allah terima. Siapa yang tidak, maka Allah tolak. Jangan salahkan aku. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Sekiranya engkau, wahai saudaraku, menghulurkan tanganmu, menghunuskan senjatamu untuk membunuh aku tidak akan membalas perbuatan kamu sebagaimana yang kamu lakukan. Kau nak bunuh, kau bunuhlah. Aku tidak akan membunuh kamu. Kalau kau nak bunuh aku tak akan lawan balik. Walaupun di dalam Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW menerusi hadis riwayat Muslim, kalaulah ada orang yang memang membahayakan nyawa kita, perompak masuk ke rumah kita, pembunuh nak bunuh kita, Nabi suruh kita qatilhu, suruh kita perangi dia balik, suruh kita lawan balik. Tetapi dalam situasi ini Habil tak mau balas. Dia kata inni akhafullaha rabbal alamin. Sama ada syariatnya berbeza ataupun itu pendekatan yang dipilih oleh Habil, dan mungkin juga ketika itu masih tiada lagi garis panduan yang lengkap kerana tiada manusia pada ketika itu selain daripada mereka. Jadi dia kata, aku tak mau bunuh kau balik, aku tak nak, biarlah aku yang mati. Aku tak mau Allah murka dekat aku. Aku tak mau Allah balas aku. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin. Nanti kau akan balik bawa dosa-dosa yang kau bunuh aku dan dosa engkau sendiri yang kau buat maksiat itu, lalu kamu akan menjadi penghuni api neraka. Itu ganjaran bagi orang yang berlaku zalim. Maksudnya sebelum berlaku pergaduhan itu, serangan itu, Habil telah mengingatkan saudaranya tentang apa balasan yang dia akan dapat kalaulah dia meneruskan juga perbuatan zalim dia itu. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah.
fa asbaha minal khasirin. Qabil bila mana orang yang dah dalam keadaan marah, orang yang dalam keadaan hasad dengki, dia tak ada apa yang dalam kepala dia melainkan dia nak hilangkan nikmat yang ada pada orang yang didengki. Kalau boleh dia tak mau orang tu wujud pun. Kalau boleh dia tak mau orang tu ada untuk nak senyum ataupun untuk nak menikmati nikmat-nikmat yang dirasakan lebih daripada diri dia. Ini bahaya kepada hasad dengki. Bila mana orang tu hasad dengki, dia akan menutup pintu kebenaran. Orang itu marah juga akan menutup pintu kewarasan akal. Maka si Qabil pun dia tak juga dengar, dia dah tak boleh menahan diri dia, maka dibunuh saudaranya itu. Fa asbaha minal khasirin, maka dia telah rugi dunia dan akhirat. Di kerugian kerana kehilangan saudaranya, dan di akhirat dia akan mendapat balasan api neraka. Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, daripada hadis Ibn Mas'ud, Nabi kata, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni Adam al-awwali kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl. Siapa-siapa yang membunuh secara zalim, dosanya itu akan dipikul jua oleh si anak Adam ini, yang kita kenal sebagai Qabil ini. Sebab apa? Dialah yang telah menunjukkan jalan pembunuhan, yang pertama sekali melakukan pembunuhan, yang telah mensunnahkan pembunuhan. Kan Nabi SAW beritahu, siapa yang menunjukkan ataupun menjadi pengasas kepada amalan yang baik, maka orang-orang yang buat baik kemudian disebabkannya itu dia akan dapat pahala orang yang kemudian. Begitu juga kalau kita yang buat sunnah yang tak baik dan orang-orang selepas itu dia buat dosa itu, kita akan dapat. Contohlah, kita bagi kawan kita tu filem yang ada aurat, ada maksiat. Kawan tu tengok, kita dapat dosa. Kawan tu pergi pas dekat orang lain, orang tu pergi copy letak internet, orang lain semua tengok. Kita akan dapat dosa semua tu, walaupun beribu-ribu, berjuta orang yang kemudian datang menonton filem tersebut, maka kita akan mendapat dosa tersebut kerana kitalah penyebab kepada dosa itu dilakukan. Dalam keadaan dia tengah termenung, first time berlaku pembunuhan. Tak pernah dia melihat satu kematian manusia. Tak pernah dengar sebelum ini kematian berlaku dalam kalangan manusia. Bila dia melihat jasad saudaranya itu terbujur kaku, maka dia tak tahu nak buat apa. Apa aku nak buat? Maka Allah menghantarkan seekor gagak. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhihi. Qala ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya saw'ata akhi fa asbaha minan nadimin. Burung gagak ini Allah utuskan supaya dia boleh mengajar kepada Qabil ini bagaimana untuk menimbus mayat saudaranya, demi nak menjaga kemuliaan jasad Habil yang dizalimi itu. Maka gagak itu yang datang kemudian dikorek-korek tanah, dia mungkin ditanam balik bangkai binatang yang lain untuk nak menunjukkan supaya biar si Qabil ini terfikir untuk menanam saudaranya di dalam tanah. Maka dia pun kata, ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya saw'ata akhi. Dalam keadaan dia masa tu dah menyesal, dia menyalahkan diri dia. Dia kata, macam mana aku boleh tak terfikir macam mana yang burung gagak ni lakukan. Fa asbaha minan nadimin. Dia rasa sangat-sangat menyesal kerana dia telah terbunuh saudaranya itu. Kerana itu Allah kata dalam ayat yang 32,
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Disebabkan jenayah yang dilakukan oleh Qabil itu, maka antara hukuman yang Allah nyatakan kepada Bani Israel, Allah nak bagi Bani Israel ni ambil pengajaran. Sesiapa daripada kalangan mereka yang membunuh satu jiwa tanpa sebab. Tanpa sebab ni ada Nabi SAW jelaskan, melainkan bunuh balas, qisas, itu pun daripada pihak pemerintah. Rajmu zani ataupun merjam pasangan yang pernah bernikah, berzina, melakukan zina, dan juga mereka yang murtad. Maka siapa yang melakukan kerosakan di atas muka bumi ini, termasuk mereka yang membunuh, mengambil nyawa yang lain tanpa hak, maka Allah bagi tahu satu nyawa itu yang kamu bunuh seperti mana kamu bunuh semua orang. Sebab itulah Qabil dia akan menanggung dosa semua orang pembunuh-pembunuh ni. Nak kata ini salah satu dosa besar. Dan Allah sebut dalam ayat ni, ayat yang dijadikan menunjukkan betapa Islam ini adalah agama yang rahmah. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang berusaha untuk nak menghidupkan satu nyawa, maksudnya nak menyelamatkan satu nyawa manusia, maka dia seperti telah menyelamatkan semua nyawa manusia. Ini ganjaran kepada doktor-doktor, kepada mereka yang berusaha untuk nak menyelamatkan kesihatan nyawa manusia. Semoga Allah memberikan ganjaran yang besar kepada mereka. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat, telah datang rasul-rasul kami yang membawa berita bukti-bukti yang jelas. Tetapi Allah kata inna kathiran minhum ba'da dhalika fil ardi lamusrifun. Seperti mana kisah-kisah Bani Israel sebelum ini, akan adalah ramai orang yang mana mereka ini mensia-siakan kedatangan Rasul tersebut, mereka mensia-siakan bukti dan hujah-hujah tersebut, lalu mereka melanggar had-had batasan yang telah Allah tetapkan kepada mereka. Jadi, apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini? Yang pertama sekali, Allah kata dalam ayat tadi, fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Boleh jadi dua orang yang sama, contohnya mungkin saya dengan orang lain, kami melakukan amalan yang sama. Contoh kita solat subuh sama-sama di masjid. Tetapi seorang dapat pahala, seorang lagi tak dapat pahala. Sebab apa? Niat yang tak betul. Seorang buat kerana Allah, seorang lagi buat kerana riak. Seorang lagi buat kerana sebab-sebab yang bukan kerana Allah. Maka amalannya tak diterima. Sebab tu jangan kita tengok daripada sudut luaran sahaja. Kalaulah kita ni tak ada sifat arrogant ataupun sombong, boleh untuk nak kita menceritakan sedikit nikmat yang Allah berikan kepada kita jika ada maslahat. Sebab itulah Habil kat sini dia kata apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah terima daripada orang-orang yang bertakwa. Seolah-olah dia nak bagi tahu pada saudara dia itu, aku ini lebih tinggi takwa daripada kamu. Bukan kerana dia nak berlagak, bukan kerana dia nak sombong, tetapi dia sebut
sedikit nikmat yang Allah berikan kepada dia tu untuk menjelaskan kepada saudara dia itu, ataupun untuk nak menyelamatkannya saudara itu daripada terjerumus ke dalam lembah maksiat yang lebih teruk. Jadi kalau ada asbab, tak ada masalah kalau kita nak menceritakan sedikit kejayaan kita, tapi jangan sombong. Kemudian Allah sebut dalam ayat ini lagi, kisah anak Nabi Adam ini, watlu alaihim naba abnai Adam. Ceritakan, wahai Muhammad, tentang kisah Nabi Adam, anak Nabi Adam ini. Penceritaan kisah adalah satu perkara yang penting dalam dakwah untuk kita menjentik kesedaran di kalangan pembaca ataupun pendengar. Bagi pendakwah-pendakwah, perlu juga ada pengetahuan daripada sudut penceritaan. Penceritaan ni satu konten, satu lagi gaya penceritaan. Konten ini mestilah kena berlandaskan kepada kisah-kisah yang benar, kepada kisah-kisah yang tidak ada elemen of pelanggaran syariah. Jangan jadi macam penglipu lara yang pakai sembang, pakai cerita je semua kan. A to Z dicerita, entah betul entah tidak. Penceritaan itu penting, tetapi mestilah dengan piawaian syarak. Jadi dalam Quran Allah banyak ceritakan kepada kita tentang kisah-kisah. Kisah-kisah yang suruh untuk kita ambil pengajaran. Jadi orang sekarang ni lagilah. Dan orang sekarang ni dia suka penceritaan. Dia rasa ringan, halwa telinga. Dan orang sekarang kalau tengok movie dia rasa lebih santai. Lebih senang ingat, kurang berat. Kalau nak membaca pun, kalau kita membaca buku yang macam format tesis penuh dengan fakta, orang akan rasa berat. Tetapi orang nak buat penceritaan. Itu juga punca kenapa saya buat contohnya buku Ibnul Mubarak. Kisah biografi Ibnul Mubarak, seorang idola yang saya cemburui dan semua ulama cemburui. Bukan hanya setakat kisah, tetapi penceritaan itu berfakta. Saya akan ceritakan daripada rujukan demi rujukan yang mana kita ambil kisah tersebut. Nak hasilkan buku itu saja, kan, ada lebih daripada ataupun hampir 90 rujukan buku yang kita lakukan. Dan penceritaan itu bukan kosong. Penceritaan itu disandarkan kepada asas dia, ada dia punya argumentasi dia, ada faedah dan pengajaran dia. Jadi penceritaan begitu adalah baik. Seperti mana Ibnul Jauzi, yang mana Ibnul Jauzi ini tokoh ulama kita yang mana dia dikenali sebagai khas seorang pakar cerita yang hebat. Bila dia bercerita, orang akan menangis. Bila dia bercerita, dia boleh menyentuh perasaan-perasaan orang ramai. Yang itu yang mungkin kekurangan di pihak pendakwah-pendakwah sunnah kita. Dan itu mungkin berdasarkan kepada pengalaman jugalah ataupun skill seseorang. Penting juga pengajaran kita boleh ambil daripada ayat ini, kita ambil iktibar daripada kisah-kisah terdahulu yang mana memberikan pengajaran dan maslahat kepada kita. Kita kena ambil iktibar. Itu yang kita kata belajar daripada sejarah silam. Sebab apa yang berlaku itu tidak mustahil dia akan berlaku kembali. So kita akan ambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku supaya apa yang baik itu kita dapat ikuti, apa yang tak baik itu dapat kita hindari. Kemudian Allah sebut innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Orang di sisi kaum Khawarij ataupun Mu'tazilah, dia kata
amalan yang baik ini hanya diterima daripada orang yang betul-betul bertakwa. Di sisi mereka, siapa yang bertakwa adalah orang yang memang tak buat maksiat, tak buat dosa-dosa besar. Di sisi Murji'ah, mereka ini adalah orang yang tidak melakukan syirik. Jadi, mereka ini, golongan-golongan ini, mengatakan orang yang melakukan dosa besar tidak termasuk di dalam orang yang bertakwa. Tetapi di sisi ahli sunnah wal jamaah, Allah boleh terima amalan-amalan orang yang ikhlas kepadanya, yang mana amalan tersebut bertepatan dengan syariat Allah, walaupun dia mungkin pelaku maksiat. Contoh, mungkin orang itu meninggalkan zakat umpamanya, dia melakukan dosa besar, tetapi pada masa yang sama dia solat, dia berpuasa. Di sisi ahli sunnah, tiada halangan untuk Allah menerima solat dan puasa dia, walaupun dia ada melakukan dosa-dosa besar. Kerana judgement itu adalah berdasarkan kepada amalan itu secara spesifik, bukan kerana orang itu. Selagi mana orang itu masih lagi di dalam kerangka Muslim, maka amalannya berhak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanding dengan golongan-golongan yang telah disebutkan ini, mereka menganggap orang yang berdosa besar ini habis. Dia macam sudah terkeluar daripada Islam. Sudah tak ada nilainya. Sebab itu mereka mudah untuk menghalalkan darah-darah umat Islam di atas prinsip ini. Kemudian Allah kata, menukilkan daripada Habil yang dia kata, inni uridu, sesungguhnya aku mahu. Di sini faedah dia, kita ada ithbat, kehendak. Uridu, aku nak. Kita mengisbatkan kehendak itu bagi hamba. Bagi manusia ada kehendak. Dan ini menyanggahi pandangan golongan Jabariyah, yang mana Jabariyah ini mengatakan manusia ini tak ada kehendak. Kehendak manusia ini adalah kehendak Allah. Semua manusia ini dah macam boneka, dipaksa. Sedangkan di sisi ahli sunnah, manusia juga ada kehendak. Dan daripada kehendak dan pilihan yang dilakukan oleh manusia ini, Allah akan judge kita. Macam mana Allah nak judge kita dengan penuh keadilan kalaulah kita tak ada pilihan dan tak ada kehendak? Itu menyanggahi neraca keadilan Allah dan menyanggahi neraca keadilan di sisi manusia. Kemudian bila mana Habil mengatakan, ma'ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Kalau kau nak bunuh aku, aku tak akan balas. Tak berdosa untuk orang yang takut untuk terjebak dalam dosa, walaupun mungkin pilihan dia itu salah. Kalaulah dia tak mau lawan balik, tak berdosa. So, sama ada dia tahu dia tak ada kekuatan, orang yang nak serang dia tu jauh lebih kuat daripada dia, ataupun dia takut kalaulah dia terbunuh orang tu. Sedangkan kalau dia terbunuh orang itu kerana mempertahankan nyawa sendiri, dia tidak bersalah, dia tidak berdosa. Tapi dibuat tu kerana kerisauan, maka dia ada dosa berdasarkan kepada ayat ini. Kemudian Allah kata, inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik. Habil kata, aku nak engkau tanggung dosa aku dan dosa engkau. So kita nak faham macam mana orang tu boleh menanggung dosa orang lain. Yang mana Allah kata, wala taziru waziratun wizra ukhra. Allah, sesungguhnya seseorang itu tidak akan menanggung
kesalahan orang lain. Jadi kat sini, bukanlah Qabil itu dia akan tanggung segala dosa-dosa Habil, contohnya. Tapi maksudnya, orang Qabil itu akan menanggung dosa yang berlaku kerana menjadi asbab kepada kamu membunuh aku. Ataupun maksudnya, sebabkan orang yang dibunuh itu dizalimi oleh si pembunuh, maka dia, bila mana orang yang menzalimi itu sudah tak ada kebaikan, untuk ditransfer kepada orang yang dizalimi, maka dia akan ambil dosa orang tu. Ini juga disebutkan dalam hadis. Nabi SAW bagi tahu tentang siapakah yang muflis. So bila disebutkan orang yang muflis ni, orang yang menzalimi orang, ambil itu, ambil ini, kata kat orang itu dan ini. Jadi kebaikan kita, orang yang menzalimi itu, dia pahala-pahala dia akan transfer kepada orang yang dizalimi. Sampai kalau dia tak ada pahala itu, maka dosa orang itu pula yang dia akan pikul. So dosa yang dipikul itu bukan saja-saja, tetapi kerana perbuatan dia juga, maka dia akan tanggung dosa orang lain. Kemudian Allah sebut, bila Allah cerita tentang faba'athallahu ghuraban, Allah mengutuskan gagak. Boleh jadi ada pengajaran yang kita boleh ambil daripada haiwan-haiwan. Kerana ada kala haiwan-haiwan ini diutuskan oleh Allah dengan tujuan-tujuan tertentu. Dalam hadis, Nabi SAW ada buat beberapa perumpamaan dengan haiwan. Nabi umpamakan orang yang bertawakal sepenuh tawakal itu dengan seekor burung. Nabi umpamakan orang yang hati dia suci bersih itu seperti hati burung. Dalam Quran disebutkan tentang perumpamaan himar, tentang perumpamaan dengan anjing dan sebagainya. Kerana banyak pengajaran yang kita boleh ambil, bukan hanya daripada haiwan-haiwan, tetapi daripada sesiapa pun. Maksudnya, kalau kita nak faham, kalaulah binatang yang tak berakal itu pun kita boleh dapat faedah daripada mereka, maka jangan kita ketepikan pengajaran yang kita boleh ambil daripada orang lain, daripada kanak-kanak, budak-budak contohnya. Jangan kita ingat, oh kita tak boleh belajar daripada budak-budak. Banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada budak-budak. Banyak mungkin faedah-faedah yang kita boleh dapat bila mana kita membaca buku kanak-kanak. Jangan kita perkecilkan mereka itu. Kemudian, banyaklah sebenarnya pengajaran yang kita nak boleh ambil daripada ayat ini. Cuma kita sebut beberapa lah faedah-faedah yang penting. Akhir sekali, Qabil kata fa'asbaha minan nadimin. Dia menyesal. Penyesalan Qabil ini bukanlah kerana penyesalan taubat. Kerana kalaulah betul-betul dia menyesal, bertaubat kepada Allah, Allah mungkin akan terima dia punya taubat. Tetapi penyesalan dia adalah penyesalan yang bukan keinsafan. Penyesalan di atas mungkin tindakan yang dilakukan. Penyesalan kerana dia kehilangan saudara. Di samping dia tidak admit dengan kesalahan dia, tidak sedar dengan kesalahan yang dilakukan. Kerana itu, ada hadis yang Nabi SAW menyebut yang dia akan menanggung dosa-dosa pembunuhan yang lain kerana dia telah menjadi pengasas kepada pembunuhan manusia. Baik, sebenarnya banyak lagi faedah-faedah yang kita boleh ambil daripada ayat-ayat ini. Cuma kita sudah ramai, saya tahu, untuk nak menyiapkan juadah berbuka puasa. Jadi
saya ucapkan dulu selamat berbuka puasa kepada semua muslimin dan muslimat, dan juga selamat Hari Raya Aidilfitri